berkaitan dengan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum daripada kita menyerahkan majlis kepada beliau, suka untuk saya perkenalkan sedikit tentang latar belakang Al-Fadil Al-Ustaz. Jadi seperti mana yang kita maklum bahawasanya beliau adalah Ustaz Engku Fadil bin Engku Ali, berasal daripada Kuala Terengganu, tapi beliau menetap di Kuala Lumpur. Beliau mendapat pendidikan awal di Kolej Islam, Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1982 sehingga 1986. Kemudian beliau menyambungkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa di dalam bidang undang-undang tahun 1989 sehingga 1994. Kemudian beliau menyambung di universiti yang sama, Universiti Islam Antarabangsa, di dalam bidang undang-undang syariah, yaitu pada tahun 1993 sehingga 1994. Kemudian beliau menyambung pengajian di Universiti Jordan di dalam bidang kehakiman Islam pada tahun 1995 sehingga 2000. Jadi beliau pernah diterima masuk sebagai peguam bela dan pewawancara di Mahkamah Tinggi Malaya. Dan beliau juga adalah mantan pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim di Universiti Islam Antarabangsa. Dan beliau adalah mantan fellow kanan Institut Kajian Politik Islam Malaysia. Beliau juga mendapat jabatan sebagai panel penyelidik fatwa bagi Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kemudian jawatan kuasa syariah bin Muhammadiyah Malaysia Berhad, jawatan kuasa syariah Agro Bank, jawatan kuasa syariah Public Islamic Bank Berhad, jawatan kuasa syariah AIA Public Takaful Berhad, dan jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang. Dan beliau juga merupakan penasihat kepada Tijarah Hati Murni Sdn Berhad, yakni Pusat Kecemerlangan Hati Murni yang bermula 2007 sehingga sekarang. Jadi beliau sebagai Ketua Pengarah Operasi Sekolah Swasta Islam Hati Murni. Jadi itu sedikit tentang latar belakang beliau, dan kita pada malam itu sangat bertuah karena beliau dapat hadir bersama dengan kita pada malam itu. InsyaAllah kita memberikan ruang sepenuhnya kepada Al-Fadil Ustaz untuk berkongsi ilmu dengan kita berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita menyerahkan majlis kepada beliau. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama dia, beserta dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada para alim ulama, para asatizah, pengerusi ataupun timbalan pengerusi surau Tab Cina, gitu ya namanya, Al-Hidayah Tab Cina. Kemudian kepada ahli jawatan kuasa dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat yang hadir dalam kuliah maghrib kita pada malam ini, tajuk yang diminta supaya saya membentangkan ini adalah tajuk yang khusus, tetapi agak banyak isu dan perbincangannya, iaitu memahami ahli sunnah wal jamaah dan pegangan mereka di dalam akidah. Makanya itulah saya membaca dua hadis tadi, kepentingan memahami urusan agama dan juga adalah tujuan kebangkitan Nabi SAW ada kaitan dengan kemuliaan akhlak. Kerana kita bimbang di zaman kita ini ada slogan-slogan memperjuangkan sunnah, mempertahankan agama, tetapi tidak diterjemahkan kepada akhlak yang mulia. Kira-kira kita bimbang kalau kita itu menjadi terpedaya dengan hawa nafsu. Kita menyangkakan kita itu mengikut sunnah Nabi SAW, padahal kita berada jauh daripada sunnah Nabi SAW. Telah diperkenalkan oleh Al-Fadhil Ustaz Al-Amin sebentar tadi. Saya asal Terengganu, menetap di Kuala Lumpur. Jadi saya akan gunakan bahasa Kuala Lumpur lah. Belum lagi pandai seperti Ustaz Al-Amin, sudah seperti orang Sarawak dia ya. Ya, kalau bercakap tu orang tanya dia ni orang mana, orang Sarawak ke orang Kelantan. Tak ada bunyi Kelantan dia ya. Jadi saya harap bahasa saya ini masih mudah untuk difahami. Baik. Berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ini, sebagai mukaddimah, kenapa kita perlu bincang ahli sunnah wal jamaah? Kerana kita sebagai manusia biasa, pasti kita itu ingin selamat, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Tadi masa dalam penerbangan, sebelum mendarat agak berlaku goncangan. Itu biasalah, goncangan sebelum mendarat itu biasa. Tetapi pengumuman yang dibuat oleh pramugari itu bagi saya jarang sikit dengar. Kata dia, tuan-puan diminta untuk memasang tali pinggang keselamatan. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, pastikan tuan-puan tahu pintu keluar. Aisyah, lain macam ini. Mau jadi apa-apa atau mau mendarat di lautan atau apa, saya ada rasa kebimbangan. Jadi kan itu tabi'i. Manusia tak mahu kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada diri dia. Tetapi seburuk-buruk apa yang berlaku kepada kita di dunia, akhirannya adalah kematian. Selamat seseorang itu sebenarnya temporary. Dia selamat sementara menunggu ajal dia. Tetapi kalau di akhirat kan tidak ada penghujung selama-lamanya. Jadi kita pasti tidak mahu kalau sampai di akhirat tu kita tidak selamat. Maka inilah kepentingan memahami ahli sunnati wal jamaah. Kerana Nabi SAW memberitahu, sataftariku ummati ila 73 firqah au millah. Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan atau 73 jalan. Yang membimbangkan, kulluhum finnar. Semua yang berpecah tadi akan masuk ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Mujurlah ada exception, ada pengecualian, illa wahidah. Kecuali satu yang itu selamat. Lalu ditanya oleh para sahabat tentang al-firqatun najiyah. Satu pecahan yang selamat itu siapa? Maka dalam satu riwayat Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu yang berpegang seumpama pegangan saya dan pegangan sahabat-sahabat saya. Makanya lah kita nak kita tu ahli sunnah.
ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dan disampaikan oleh para sahabat. Kemudian maaf ya, saya sebenarnya baru juga balik daripada tanah suci Ahad lepas. Alhamdulillah tidak mengalami batuk yang teruk sebagaimana sebahagian jemaah, tapi ada balance sikit. Ada sikit balance tu. Jadi kalau ada gangguan suara, bukan masalah sound system surau. Itu masalah sound system ustaznya. Ada sikit balance. Ada macam nak batuk sekali-sekala, minta maaf. Jadi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjawab tentang golongan yang selamat adalah al-jamaah. Jadi ada dua elemen di situ. Satu elemen sunnah dan yang kedua adalah elemen al-jamaah. Persoalan, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini siapakah ahli sunnah wal jamaah? Rupanya tak semua umat Nabi mahu mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Misal, golongan Khawarij yang bangkit menentang para sahabat, yang berperang dengan Sayyidina Ali, bahkan menghantar assassin untuk membunuh Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah dan juga lain-lain, tapi yang terbunuh dalam kejadian adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka menggelar diri mereka sebagai asyurah, iaitu orang yang membeli syurga dengan nyawa. Sebab Khawarij ni biasa dia akan bangkit menentang pemerintah Islam. Jadi terdedah pada mati. Tak apa kata dia, mati pun kami dapat syurga. Yang kedua, Syiah juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Syiah menggelar kita Sunni. Dia bukan Sunni. Dia menganggap Sunni itu salah. Dia lebih bangga sebagai Syiah Ali, iaitu penyokong Ali dan juga Ahlul Bait, iaitu dia mengaku sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang famous pada awal-awal berlakunya perpecahan umat Islam digelar sebagai Mu'tazilah. Golongan ini juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka menggelar diri mereka sendiri Ahlul Adli wat Tauhid, orang yang mempertahankan keadilan Allah dan keesaan Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mengaku ahli sunnah jamaah dalam sejarah ada dua golongan saja. Iaitu yang pertama, jumhurul muslimin. Jumhur di sini maknanya majority. Ya, rata-rata umat Islam, bahkan dalam statistik yang terbaru ni boleh katakan 90% of Muslim in the world adalah Asy'ariyah Maturidiyah, atau digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan golongan minoriti yang menggelar diri mereka sebagai Salafi ataupun Ahlul Hadis ataupun golongan sunnah, ataupun awal-awal dahulu menggelarkan diri mereka sebagai Al-Muwahhidun, orang yang bertauhid. Apapun semuanya itu berada di atas manhaj pengasas gerakan ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka itulah datang gelaran Wahabi. Ya, minta maaf kot ada di Miri ada Wahabi atau tidak saya tak pasti. Kalau di Semenanjung ya memang ada, tapi tak ramai yang mahu mengaku. Macam marah-marah pun ada. Ustaz ni jangan senang-senang label orang Wahabi. Jadi sebenarnya Wahabi itu nisbah kepada pengasas. Macam kita Syafi'i, nisbah kepada Imam Syafi'i. Ada kawan kita Hanafi, nisbah kepada Imam Abu Hanifah. Itu saja. Cuma sepatutnya nama Wahabi itu tak sensitif. Yang sensitif adalah pegangan-pegangan yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya saling mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dia bagus, ramai ahli sunnah wal jamaah, tetapi berlaku pertentangan yang tajam. Perbezaan pada perkara-perkara asas, sehingga kan tak mungkinlah dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Kalau perbezaan pada perkara-perkara cabang, kita tak mahu besar-besarkan. Hanafi, Syafi'i kita tahu banyak bezanya. Bahkan antara pengikut kepada murid kepada guru. Muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, gurunya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad murid pada Imam Syafi'i. Setelah Imam Ahmad menjadi mujtahid mutlak, beristihad sendiri, keluar fatwa sendiri, pun berbeza fatwa Imam Ahmad dengan fatwa Imam Syafi'i. Tapi tak perlu bergaduh antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kamu ikutlah mazhab kamu, amalkan, masing-masing amalkan, tidak perlu bergaduh. Misalnya, kita mazhab Syafi'i, rata-ratanya kita baca kunut subuh. Hanafi, Hanbali tidak baca. Mereka tidak perlu komplain kita baca, dan kita juga tidak perlu komplain mereka tidak baca. Ini hanya masalah-masalah cabang sahaja. Tapi perbezaan antara dua golongan yang sama-sama mengaku ahli sunnah wal jamaah,
iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Salafi Wahabi adalah pada perkara-perkara pokok. Bahkan nampaknya seperti ada cubaan daripada golongan Wahabi nak merampas posisi ahli sunnah wal jamaah ini. Ya, Asy'ariyah ni bangkit mempertahankan ahli sunnah wal jamaah semenjak daripada kurun keempat hijrah lagi. Semenjak daripada Imam Abu Hasan Asy'ari lagi bangkit menentang Mu'tazilah dan sebagainya. Wahabi baru muncul pada kurun ke-12 hijrah. Ya. Asy'ariyah antara kurun ketiga ke-4 hijrah. Jadi beza masa yang lama, ya. Kalau Masihinya adalah pada kurun ke-18 Masihi, kebangkitan gerakan Wahabi. Walaupun mereka datang kemudian, walaupun mereka minoriti, tapi ada usaha nak katakan mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, sementara majoriti 90% adalah orang yang sesat. Itu agak lembut lah. Bahkan yang ekstrim mengkafirkan Asy'ariyah, Maturidiyah, mengkafirkan majoriti umat Islam, bahkan mengkafirkan majoriti ulama-ulama Islam. Sebagai contoh, di Semenanjung ada orang buat pembentangan, tajuk dia polemik akidah, maknanya pertikaian akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Itu tajuk pembentangan, ini real lah, cerita sebenar. Dan yang membentangkan ahli akademik. Tapi saya lihat ahli akademik itu pada tajuknya saja sudah berbohong. Ini tidak sesuai dengan ciri ahli akademik, dia kena jujur dengan data dan fakta. Kenapa saya kata tajuk sudah berbohong? Kata dia, polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah, padahal 90% of ahlul hadis akidahnya Asy'ariyah. So macam mana boleh ahlul hadis berlawan dengan Asy'ariyah kalau 90% of ahlul hadis adalah Asy'ariyah? Jadi ini yang kita bimbang, ya. Berlaku cubaan untuk merebut title ahli sunnah wal jamaah ini. Jadi dari segi pemenang pada pertarungan ideologi ini tentulah yang mempunyai dalil yang kuat. Baik dari segi naqli, iaitu dalil Quran hadisnya, maupun dari segi akli, iaitu dalil logik. Dan di zaman kita sudah ada usaha-usaha untuk membayangkan Islam ni, kalau kita ikut Quran hadis, jangan guna akal. Ini tak betul. Ini memburukkan Islam. Seolah-olah Islam ni agama yang bercanggah dengan akal. Sebaliknya, Islam adalah agama yang menggalakkan umat menggunakan akal. Yang Islam larang adalah menyalahgunakan akal. Itu dilarang. Tapi menggunakan akal tidak akan beza manusia dengan binatang kerana akal. Hebatnya manusia dengan binatang kerana akal. Bahkan mukallafnya seseorang itu diambil kira tingkah laku tutur katanya kan dia sudah akil, sudah berakal. Jadi hati-hati. Ini bukan saya reka, singgah golongan-golongan ini di Facebook saya. Dia mengatakan, Ustaz, bab akidah saya hanya ikut Quran dan Sunnah. Bagus, saya dengar ayat itu bagus, tapi sambungannya itu menunjukkan orang ini ada satu penyakit. Harapnya penyakit ini belum sampai ke miri lah. Mungkin ada yang pernah dengar, atau mungkin juga belum pernah dengar, penyakit ringkasannya adalah BBAK. Orang miri pernah dengar tak penyakit BBAK? Belum, Alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ya mungkin belum sampai lagi penyakit itu. BBAK adalah ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Itu. Kerana dia kata, saya dalam akidah ikut Quran dan Sunnah, saya tidak guna akal. Maka bila dia kata saya ikut Quran dan Sunnah, saya tidak guna akal, itu tanda dia bodoh sebenarnya, tapi dia confident. Adakah Quran dan Sunnah menyuruh kita tidak guna akal? Kenapa Allah berfirman, afala ta'qilun? Kenapakah kamu semua tidak menggunakan akal? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam diri kamu sendiri, kenapakah kamu tidak fikirkan? Kerana bukti kewujudan Allah, bukti keesaan Allah, bukti kekuasaan Allah tidak perlu sampai kita melihat kepada langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang. Memadai kita lihat pada diri kita sendiri, kita sudah boleh yakin bahawa Allah wujud, Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Esa. Hati-hati, ya, di universiti-universiti sebahagian anak muda terpengaruh dengan atheism, kepercayaan bahawa Tuhan tak wujud. Kerana merasakan ini yang moden. Orang yang percaya Tuhan wujud, dia ni kolot. Dia percaya Tuhan wujud kerana nenek moyang dia percaya Tuhan wujud. Padahal kata orang atheist, there is no proof that God exists. Nobody has seen God. Nobody has listened to God. Nobody has touched God. So, macam mana kita boleh percaya yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar suaranya, yang tak pernah dipegang
benda itu wujud. Berarti orang yang percaya Tuhan ada, dia percaya tanpa ada bukti. So in order to believe, we have to believe something that is proven. Oh, kita pun dengar dia bercakap orang Inggeris lagi. Wah, ini mesti fahaman yang moden. Inilah fahaman yang betul. Padahal atheism adalah fahaman yang terkebelakang. Fahaman yang malas berfikir. Kalau dia menggunakan akal dia, diri dia sudah bercakap tentang kewujudan Allah. Pertama, tidakkah setiap dari kita ini wujud selepas tidak wujud? Kalau saya tanyakanlah kepada orang yang ada dalam surau Al-Hidayah pada malam ini, kalau kita tolak masa kita 100 tahun yang lalu, 100 years ago, siapa antara kita yang dah wujud pada masa itu? Boleh angkat tangan tak? Ya, Masya Allah, orang sini masih muda-muda lagi, masih remaja. Belum ada yang umurnya 100 tahun ke atas. Berarti kita wujud selepas tak wujud. Dahulu 100 tahun yang lalu kita tak wujud. Sekarang kita wujud. Tidakkah setiap yang wujud setelah tak wujud pasti ia diwujudkan? Kerana tak mungkin dia mewujudkan diri dia sendiri. Dan tak mungkin dia wujud dengan sendiri. Alangkan reban ayam yang kecil yang dahulu tidak ada di belakang rumah kita. Iaitu kita pergi overseas setahun, kita balik tengok ada reban ayam di belakang rumah, kita tanya siapa yang buat reban ayam di belakang rumah saya? Jawab abang kita, tak ada orang buat, dia jadi sendiri. Kita kata, oh setahun aku overseas, abang aku sedang nyanyuk ya. Kerana tak mungkin reban ayam jadi sendiri. Kalau reban ayam yang simple saja tak boleh jadi sendiri, adakah bulan dan bintang, langit dan bumi, lautan dan binatang boleh terjadi dengan sendiri? Adakah sistem tubuh badan kita dengan jantungnya yang kerjanya pam darah yang kaya oksigen digunakan untuk metabolisme, menghasilkan tenaga dan karbon dioksida, kemudian kembali kurang oksigen, keluar kembali kaya oksigen, itu jadi dengan sendiri? Belum sistem buah pinggang lagi, belum sistem pelbagai lagi. Kulit kita pun ada sistem lapisannya, ada fungsi, maka tak mungkin. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum, dalam diri kamu sudah ada. Afala tubsirun, kenapakah kamu tidak melihat dengan akal fikiran? Jadi hati-hati dengan golongan yang cuba nak memisahkan agama dengan akal. Kerana dengan akal jugalah kita mampu berdakwah dengan non-Muslim. Kalau dengan orang Muslim, ya, apa dalil Allah wujud? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, pasti Allah wujud. Tapi kalau dengan orang yang belum Islam, tapi kita mau dakwah dia, moga-moga dia jadi orang Islam, dia tanya, okey, kamu orang Islam percaya Tuhan ya? Percaya. Apa Tuhan kamu? Ya Allah. Ada bukti ke Allah wujud? Kalau ada bukti, saya mau beriman. Adakah boleh kita kata pada dia buktinya Qul huwallahu ahad? Kan belum. Maka kita terpaksa gunakan dalil akli. Jadi inilah ciri ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, boleh catat, saya nak catat, iaitu dia beramal dengan kedua jenis dalil. Dalil naqli, dalil wahyu, Quran dan hadis, divine revelation, dan juga dalil akli, iaitu the logical thinking, the healthy logical thinking. Ya, ini dua jenis dalil yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Dari segi sejarah, memang title ahli sunnah wal jamaah itu sinonim dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Misalnya dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, iaitu syarah kepada Ihya Ulumuddin, kitab yang masyhur Imam Ghazali rahimahullah disyarah oleh al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Beliau dengan jelas menyebutkan, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut kalimah apabila disebut kalimah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan adalah golongan Asy'ariyah, pengikut Imam Abbasan Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Ini dua tokoh yang bukan mereka satu akidah baru, tidak. Tapi akidah yang dibawa oleh Nabi SAW pada ketika itu diancam oleh pelbagai bid'ah. Ada bid'ah menolak takdir, tak mahu percaya pada takdir Allah. Ada bid'ah yang terima takdir tapi menyalahkan takdir. Kenapa kamu tak solat? Nampak macam mana Ustaz? Dia memang Allah takdirkan saya tak solat. Kan ada orang macam itu. Itu apa ubatnya? Ustaz Al-Amin, apa ubat orang macam itu? Ada petua. Tapi petua ni hanya boleh diamalkan oleh orang yang berani. Iaitu hendaklah orang yang berakidah demikian tu dia ditampar, dia panggil tampar di sini, tempeling. Ditempelin dia kuat-kuat. Orang kalau sudah kena tampar pasti dia tak suka. Dia kata, ini ustaz apa tampar? Ustaz patut dakwah dengan hikmah, bukan tampar macam ini. Kita kata, sabar ya bang, Allah dah takdirkan saya tampar abang. Dia kan tak selesai. Dan dia juga hanya ingat menyalahkan takdir ini kalau dia tak solat. Tapi kalau dia lapar, ada tak dia kata, nak macam mana Ustaz, memang Allah dah takdirkan saya minggu ni lapar. Tak ada. Sekarang lapar, nanti terus pergi kedai cari makan. Itu contoh-contoh bid'ah yang wujud pada zaman itu. Ada juga bid'ah yang membahagi-bahagikan takdir.
Kalau yang ini ya Allah takdirkan. Tapi kalau macam ni bukan takdir Allah. Maka bangkit dua orang imam ini menolak bid'ah-bid'ah ini lalu dinisbahkan ahli sunnah itu kepada mereka. Kenapa saya cerita macam ini? Sebab ada sebahagian dia kata takkanlah ahli sunnah tu Asy'ariyah Maturidiyah. Sahabat Nabi tak ada pun Asy'ariyah. Imam 4 mazhab yang hebat pun tidak Asy'ariyah. Takkan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah? Ini putar belit. Sahabat Nabi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa mereka bukan Asy'ariyah? Kerana mereka kan hidup dahulu. Bahkan mereka yang menjadi ikutan kepada Asy'ariyah. Takkan orang yang ikut hidup dahulu ikut kepada orang yang hidup kemudian. Itu kan mustahil. Makanya walaupun mereka bukan Asy'ariyah, mereka tetap ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Asy'ariyah jadi ahli sunnah wal jamaah kerana ikut kepada sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Maka Syiah juga pasti bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana Syiah satu, okeylah, Syiah pun dia tak mengaku dia ahli sunnah, senang sikit banding dengan Wahabi. Ya, Wahabi ni sebab dia mengaku jadi susah. Kalau Syiah dia tak mengaku dan memang dia bukan ahli sunnah. Sebab dia tidak ikut kepada sahabat. Dia benci kepada sahabat kerana taksub politik. Jadi kita dalam berpolitik jangan taksub. Padahal kalau kita fikirlah siapa saja pemimpin yang kita nak angkat pada zaman sekarang, ada tidak pemimpin yang sehebat Sayyidina Ali? Dengan beraninya, dengan alimnya, dengan waraknya, dengan bijaksananya, dengan hubungan dengan Nabi sebagai sepupu, sebagai menantu Nabi SAW. Maknanya kalau beliau masuk calon PRN pun, kalau kita sokong pun insya-Allah tak salah lah. Contohnya begitu. Tak salah lah kalau kita sokong Sayyidina Ali sebagai pemimpin kita. Tetapi bayangkan, bila penyokongnya menjadi taksub kepada beliau, hingga mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ada yang sampai menuhankan beliau, ada sampai menafikan Al-Quran dan sebagainya, ketika itu terjadi bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Kerana tidak ikut kepada Nabi dan kepada sahabat. Baik. Bagaimana pula dengan Wahabi? Sebab ada dua golongan yang sama-sama mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita lihat dari segi muzakarah, ya, Jawatan Kuasa Fatwa MKI ke-106 pada tahun 2014, saya baca yang petikan yang relevan. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur ahli sunnah wal jamaah seperti yang diamalkan di Malaysia. Pegangan kepada Tauhid 3. Jadi beza besar antara dua golongan yang sama-sama dengan ahli sunnah wal jamaah ini, dan ini fokus kita pada malam ni, iaitu akidah, adalah pada sistem memahami akidah tadi. Kalau ahli sunnah wal jamaah biasanya akan berpegang kepada sistem pengajian tauhid sifat 20. Biasanya begitu. Biasanya, majoritinya begitu. Tetapi kalau Wahabi, dalam bab memahami akidah, dia akan berpegang kepada konsep tauhid 3, iaitu rububiyah, uluhiyah, dan juga yang ketiga al-asma' was sifat. Dan ini disebut dalam keputusan muzakarah. Konsep tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia, dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi, dua disebut dalam keputusan muzakarah ni. Pertama Syiah, yang kedua Salafi Wahabi. Bukan berarti Mu'tazilah okey, Jahmiyah okey, Murji'ah okey, bukan. Tapi yang ada wujud di Malaysia, yang perlu kepada panduan dua aliran ini, ya, yang cuba bersaing. Sedang memberi ancaman yang serius kepada survival ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua aliran pemikiran, iaitu Syiah dan juga Salafi Wahabi, boleh mendatangkan perbalahan dan perpecahan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Jadi lebih baik kita mencegah. Misalnya di Miri belum ada Syiah, misalnya di Miri belum ada Wahabi. Tidak berarti masyarakat tidak perlu faham. Masyarakat faham, oh ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Bila dia nampak Syiah itu tidak bawa ciri ahli sunnah wal jamaah, Wahabi tidak bawa ciri ahli sunnah wal jamaah, awal-awal dia sudah terbenteng. Kerana pengalaman saya, kalau sudah terpengaruh, merawat itu sangat sukar. Mencegah tu, even dalam perubatan, bukan? Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat. Dari segi fatwa negeri-negeri berkaitan dengan Wahabi, ada beberapa negeri telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan fahaman Wahabi, atau paling tidak ciri-ciri Wahabi itu dilarang. Misalnya ciri membid'ahkan baca Yasin malam jemaat, ciri membid'ahkan orang baca kunut, dilarang ciri-ciri itu. Dia tak sebut Wahabi, tapi ciri-ciri itu difatwakan sebagai tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Sementara negeri yang belum mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Wahabi masih ada, iaitu Kelantan, Terengganu,
Perlis, Sarawak belum lagi, dan juga wilayah Persekutuan. Yang lain sudah ada fatwa tentang Wahabi atau berkaitan dengan ciri-ciri Wahabi. Baik, itu dari segi fatwa di Malaysia. Ya. Kita lihat pula fatwa ulama-ulama silam. Ya. Ulama silam pun bukanlah silam sangat. Maknanya ulama-ulama yang hidup selepas munculnya fahaman Wahabi. Maknanya selepas kurun ke-12. Dan mereka terdiri pada ulama-ulama yang hebat daripada 4 mazhab. Pendirian mereka sama, iaitu Wahabi adalah sejenis Khawarij. Khawarij ni dah muncul awal lagi. Kan, dah siapa yang ambil tahu peperangan yang berlaku antara dua kumpulan yang menyokong sahabat Nabi Sayyidina Ali Sayyidina Muawiyah. Syiah menyokong Sayyidina Ali. Khawarij ni asalnya Syiah, maknanya penyokong Sayyidina Ali. Tapi bila Sayyidina Ali setuju dengan majlis tahkim, berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, segolongan tak puas hati. Dan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng adalah dia akan guna slogan yang betul. Kalau Syiah, slogan dia cinta kepada Ahlul Bait. Cinta pada Ahlul Bait betul. Kita ahli sunnah disuruh cinta pada Ahlul Bait untuk melindungi, benci kepada sahabat, menghalalkan bid'ah yang sayyi'ah. Itu sebagai topeng dia. Wahabi, topeng dia berpegang pada Quran dan Sunnah. Untuk menutup, lari daripada tafsiran para salafus soleh, lari pada tafsiran para ulama. Ini bahayanya. Jadi Khawarij awal, slogan dia la hukma illa lillah. Tak ada hukum melainkan hukum itu milik Allah. Bila buat tahkim, tak ikut hukum Allah. Lalu ini yang berlaku pada Khawarij awal. Wahabi, Khawarij moden. Khawarij yang datang kemudian. Wahabi menurut ulama Hanafiyah adalah Khawarij. Dalam kitab Radul Muhtar disebutkan, saya terus pergi kepada terjemahan ya untuk menyematkan masa. Satu bab pada menyatakan tentang pengikut Ibn Abdul Wahhab. Sebenarnya Abdul Wahhab bukan berfahaman Wahabi. Abdul Wahhab ni bapanya. Pengasas fahaman Wahabi bukan nama Abdul Wahhab. Kan kadang-kadang di Semenanjung saya tak tahu di sini. Mereka tak panggil Wahabi, mereka panggil anak Pak Wahab. Betul lah tu. Sebab yang mengasaskan sebenarnya adalah anak dia. Pak Wahab sebenarnya, Pak Wahab tu agak kurang sesuai. Bapa beliau ulama besar. Maka anak Ustaz Wahab. Pengasas fahaman Wahabi ni anak pada Ustaz Wahab. Abdul Wahab sendiri adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kerana orang Arab dia suka panggil Ibn Abdul Wahab, Abu sekian, maka lekat akhirnya Ibn Abdul Wahab. Akhirnya pengikutnya jadi Wahabi. Jadi mereka Khawarij ni asalnya mengkafirkan para sahabat. Tapi ini bukan syarat jadi Khawarij. Kau orang kata takkanlah Wahabi Khawarij. Khawarij ni kan dia kafirkan sahabat Nabi. Kita tengok Wahabi mana ada orang kafirkan sahabat Nabi. Jadi Wahabi takkanlah Khawarij. Dah diterangkan oleh Al-Imam Ibn Abidin lama dahulu, mengkafirkan sahabat Nabi ni bukan syarat jadi Khawarij. Itu hanya nak cerita Khawarij zaman sahabat. Khawarij zaman sahabat Nabi pun dikafirkan. Jadi kalau ada Khawarij zaman kita kafirkan kita, relax sajalah. Kalau seumpama sahabat, murid Nabi yang mengaji dengan Nabi pun Khawarij kafirkan, takkan kita yang jauh daripada Nabi tak dikafirkan. Sabar sajalah. Tapi dalam sabar-sabar pun kita kena halang ya, fahaman sedemikian kerana berbahaya. Kalau di negara Arab, dia sudah melampaui takfiri. Dia sudah pergi kepada istihlalud dam. Kita alhamdulillah belum lagi. Kita ada yang mula-mula mudah nak mengkafirkan orang ni kafir, orang ni kafir. Tapi kalau negara Arab, dia sudah sampai menghalalkan darah, lalu orang yang dikafirkan dibom, dibunuh, disembelih dan sebagainya. Jadi kita kena lawan ideologi ini dengan memberi penerangan. Sebaliknya, memadai untuk dinamakan Khawarij kalau mereka beriktikad siapa yang mereka lawan kafir. Sebab itu dalam politik jangan taksub. Silakanlah nak sokong politik mana. Dan saya percaya rata-rata rakyat bila sokong politik kerana nak kebaikan. Cuma orang ni percaya grup ini yang boleh bawa kebaikan. Satu lagi percaya, saya rasa grup ini lebih bagus untuk bawa kebaikan. Jadi jangan sampai berbeza politik lalu lawan kita dikafirkan. Itu sikap Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagaimana yang berlaku kepada pengikut-pengikut Ibn Abdul Wahhab yang keluar dari Najat ya. Kalau cari sekarang tak jumpa Najat. Cari Riyadh. Riyadh exactly timur Madinah. Kalau kita cari di manakah Madinatul Munawwarah, kita draw a straight line to the east, ke timur, akan bertemu dengan Riyadh. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW
bahawa akan timbul tanduk syaitan dari timur, yakni dari Najd, daripada Najd. Dan ada satu hadis memang sebut Najd. Bila sahabat suruh doakan Najd, Nabi kata daripada situ akan timbulnya tanduk syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain mengisyaratkan akan bangkit keburukan daripada arah timur. Stop dulu azan. Sambung. Ini azan telefon ke apa? Telefon. Tuan telefon tolong offkan saja. Okay. So kita sambung lepas tu baru ni. Baik. Mengikut mazhab Maliki dalam hasyiah kepada tafsir As-Sawi, ya. Jadi hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain, ya, tafsir Jalalain ni masyhurlah, ya. Dua Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti sama-sama contribute menghasilkan, ya. Murid sambung kerja guru yang tidak habis, lalu dibuat catatan tepi oleh Imam Ahmad As-Sawi, maka terkenal dengan hasyiah As-Sawi. Lalu disebut ketika mentafsirkan ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, ya. Orang yang amalan buruk dia dihiasi di mata dia. Yang dibuat tu buruk, tapi di mata dia nampak baik. Lalu kata Imam Ahmad As-Sawi, dikatakan bahawa ayat ini turun menceritakan golongan Khawarij, ya. Saya terus terjemah, ya. Dikatakan ini ayat turun menceritakan Khawarij. Apa ciri Khawarij? Dia mentahrifkan, dia menyelewengkan tafsir Quran dan hadis. Sebab itu kadang-kadang orang tak nampak bahawa Wahabi itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia itu tak mungkin Ustaz Wahabi tak betul. Saya tengok orang-orang yang dituduh Wahabi ni, mereka Masya Allah Tabarakallah, bercakap saja qala Allah, cakap sikit qala Rasul, ayat Quran dengan hadis saja yang keluar daripada mulut mereka. Tak mungkinlah kalau mereka ni tak betul. Dia tak perasan, ya, bahawa kesalahan golongan Khawarij bukan tolak Quran hadis. Mereka menerima Quran hadis, bahkan nampak seperti mereka yang lebih bersungguh-sungguh nak amalkan Quran dan hadis, tapi kesalahan mereka adalah pada salah tafsir. Ayat Quran ditafsirkan dengan makna yang bercanggah dengan maksud sebenar. Hadis diselewengkan maknanya. Jadi seperti sudahlah diselewengkan Quran dan hadis, wa yastahilluna bizalika dima'al muslimina wa amwalahum. Dengan sebab dia salah tafsir tadi, dia menghalalkan darah orang Islam, yakni boleh dibunuh, dan harta mereka boleh dirampas. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang sama perangai Khawarij, wa hum firqatun bil ardil Hijaz, iaitu mereka ni satu puak di tanah Hijaz, yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dinamakan golongan ini adalah Wahabi. Kalau tuan-puan beli hasyiah As-Sawi cetakan baru, kemungkinan ayat yang saya bold dan saya garis ini telah dibuang oleh golongan Wahabi sendiri. Tak ada ayat ni. Tu nak tahu beza, ya. Kalau cetakan lama ada. Dan memang ada kerana Wahabi tolak. Wahabi kritik balik kenyataan ini. Mana kenyataan ini memang wujud, tapi mereka tidak amanah dari segi ilmiah. Mereka buang apa yang tidak sesuai dengan pendirian mereka. Baik. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i misalnya dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Radil bil Najdi allazi adalla bihal awam. Cuba lihat, ya. Makna daripada tajuk kitab ini adalah Misbahul Anam, lampu kepada manusia, penerang kepada kegelapan, pada menolak ahli bid'ah dari Najd. Sekarang orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, kita di level ahli bid'ah. Sebab lepas sembahyang zikir ramai-ramai, kerana berdoa ramai-ramai dengan imam, kerana masa salat tarawih kita berselawat, kerana lepas kematian kita ada buat tahlil, ya. Maka kita ni di level ahlul bid'ah. Padahal tidak. Yang ahlul bid'ah adalah pengasas fahaman Wahabi. Siapa yang labelkan? Para ulama. Para ulama menilai beliau ni sebagai ahli bid'ah, membawa fahaman yang bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, allazi adalla bihal awam, yang mana pada masa itu ramai masyarakat awam terpedaya dengan dia. Tapi malangnya di zaman kita, ustaz-ustaz juga ada yang terpengaruh merasakan Wahabi ini bagus. Itu bahaya kalau tidak diberi kefahaman dari awal. Dan antara tanda mereka adalah dalam hadis. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kenapa ulama-ulama mazhab Syafi'i menilai Wahabi sebagai Khawarij? Kerana dengan suluhan hadis, bahawa hadis-hadis Nabi SAW itu memberi penjelasan bahawa ciri itu ada pada mereka, iaitu
Kaqaunihim min Najdin. Bangkitnya mereka daripada Najd, ya, dalam hadis sebut Najd ni tempat terbitnya tanduk syaitan. Kemudian qaunihim min minasyarqi, dan mereka ni terbit daripada timur, iaitu timur Madinah, ya. Riyadh tu daripada timur Madinah. Dan wa maklum anna Najdan syarqiyul Madinah. Sedia maklum bahawa Najd ini di timur Madinah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, laula annal fajra ya'ti minasyal masyriq, kalaulah tidak ada fajar terbit pada timur, saya tak sudi nak memandang ke arah timur. Menunjukkan ada rasa tidak senang, ya, di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan simahum at-tahlik. Ini tak ada pada firqah yang lain. Syiah menyeleweng tak daripada ahli sunnah, menyeleweng. Mu'tazilah menyeleweng, Jahmiyah menyeleweng, Jabariyah, Qadariyah ya. Tapi tidak ada daripada mereka yang simahum at-tahlik. Apa makna tahlik? Membotakkan kepala. Memang pada masa awal-awal kebangkitan Wahabi, orang yang tidak mahu mengikut fahaman Wahabi akan diseksa ataupun ada sebahagian dibunuh. Dan mereka yang akhirnya mengalah, tak apalah, saya ikut kamu, disuruh botakkan kepala. Jadi ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kepada mana-mana firqah kecuali kepada firqah Wahabiyah. Dan ini disebut dalam hadis, tanda golongan ini adalah membotakkan kepala. Baik. Kemudian mazhab Hambali. Hati-hati ya. Kerana ini dalam kitab mereka sendiri ya. Ad-Durarus Saniyah ni himpunan tulisan ulama-ulama yang berfahaman Wahabi. Dan mereka mengaku dalam di sini bahawa mereka membotakkan kepada orang sebagai hukuman. Kerana dianggap orang ni sepertinya masih dalam syirik. Jadi baru nak kembali botakkan kepala dia. Okey, hati-hati. Sebahagian daripada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia membawa fahaman yang bercanggah, iaitu fahaman Wahabi. Dia kata saya bukan Wahabi, saya Hambali. Kamu nampak saya beza tu kerana saya mazhab Hambali. Memang Hambali tak baca kunut. Memang Hambali begini, memang Hambali begitu. Hati-hati, ini taktik lama. Dah disebut oleh ulama Hambali sendiri mengkritik mereka. Ya. Mereka ini menyamar saja sebagai Hambali, tapi ulama Hambali sendiri menilai mereka sebagai Khawarij. Baca kunut dia bukan sebab jadi Wahabi, tak ada masalah. Isu Wahabi bukan isu baca kunut ya. Cuma kan lagi Wahabi ni kalau dia tak baca kunut, dia tuduh kita ahli bid'ah sebab baca kunut. Yang menarik, kan di India, Pakistan, rata-rata saudara kita berfahaman bermazhab Hanafi. Ya. Bila Hanafi dia tak baca kunut. Jadi kawan-kawan yang belajar di India, dia beritahu, ataupun di Pakistan, dia bagi tahu, Wahabi di sana, dia kata siapa tak baca kunut, tak ikut sunnah. Jadi dia semacam suka kontra dengan masyarakat setempat. Di tempat yang orang baca kunut, dia tak mau baca. Dia kata baca kunut bid'ah. Di tempat orang yang memang tak baca kunut, dia kata baca kunut itu sunnah. Kalau kamu tak baca kunut, kamu tak ikut sunnah. Jadi itu macam suka bergaduh kan, begitu. Jadi kenapa ulama Hambali menilai Khawarij? Kerana ciri-ciri itu ada, iaitu yaqtuluna ahlal Islam. Salah satu ciri Khawarij ini, mereka lebih gemar menghentam orang Islam sendiri. Wa yad'una ahlal awsan, dan mereka membiarkan orang kafir mereka tak kacau, ya, tapi orang Islam mereka kacau. Ini salah satu ciri Khawarij. Salah satu yang terbaru yang mengimplementasikan fahaman Wahabi secara brutal, secara ganas adalah kumpulan ISIS, atau dikenali sebagai Daesh. Beberapa tahun yang lalu aktif di Iraq dan juga di Syria. Kalau ada antara yang cakap Daesh itu Syiah, tak betul. Maknanya sama ada dia tak faham atau dia tak dapat data yang tepat. Kerana seluruh intelijen seluruh dunia, termasuk di Malaysia, sudah identify the underlying ideology behind ISIS is Wahhabism. Itu memang tidak didispute lagi. Jadi kan kalau ISIS yang dia bunuh orang Islam, kadang hamba Allah tu mengucap pun dia sembelih. Orang tengah semayang pun dia bom. Jadi ini yang berlaku dalam realiti yang dalam hadis telah sebut. Dan lagi satu, cuba lihat di sini ya. Walakin khawarij zamanina musyarikuna lahum fi sifat. Khawarij zaman kita memang tak lawan sahabat, tetapi perangai mereka sama. Fahum yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran.
La yujawizu hanajirahum. Ini nak jawab orang yang keliru. Dia kata, saya tak boleh bayang Ustaz kalau kata Wahabi tak betul. Sebab saya tengok mereka-mereka yang dituduh Wahabi ni, Quran je. Mulut mereka tu Quran je. Memanglah Nabi sebut. Yaqra'unal Quran. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, yaqra'un ni fi'il mudhari'. Menunjukkan sentiasa. Mereka ni sentiasa baca Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum. Tidak melangkaui kerongkongan. Maknanya apa yang mereka baca mereka tak faham dengan betul. Baik. Saya difahamkan kuliah di sini biasa habis dalam pukul 9 begitu ya. Tak boleh habis awal ya. Saya cuba untuk tidak lebih daripada yang biasa. Kalau ada pun mungkin kita buka pada sesi soalan. Saya tidak keberatan kalau lebih itu kerana soalan. Berarti orang ingin tahu. Tapi kalau yang saya sampaikan mungkin saya cuba tidak lebih daripada pukul 9 ya. Baik, jadi ini secara kesimpulannya 4 mazhab ya, ulama-ulama 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahawa Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya mereka adalah khawarij. Dan ini tercatat dalam buku sejarawan Wahabi sendiri. Ahli sejarah yang berpahaman Wahabi sendiri, misalnya dalam kitab Tarikh Najat. Dalam kitab Tarikh Najat ni, awal-awal lagi dalam muka surat helaian-helaian awal, dia kata sejenak sebelum Kubail. Kubail ni maknanya sejenak sebelum kebangkitan Muhammad bin Abdul Wahhab, umat Islam majoriti berada dalam kesyirikan. Maknanya ini takfir jama'i. Umat Islam dipukul rata musyrik. Kononnya Muhammad bin Abdul Wahhab datang barulah orang Islam tauhid balik. Ini bahaya mengkafirkan majoriti umat Islam seperti itu. Dan memang dicatatkan pembunuhannya lebih kurang 300 serangan dan pembunuhan kaum Wahabi terhadap kaum muslimin. Yang pergi haji diserang, yang ini diserang. Dan dalam kitab lain, Unwanul Majdi fi Tarikh Najat, ditulis oleh sejarawan Wahabi juga dan terbitan kerajaan Arab Saudi, iaitu Ibn Bishir, juga dicatatkan pembunuhan itu seolah-olah mencatatkan sirah peperangan Nabi SAW dengan orang kafir. Kan kita ada buku sirah Nabi pernah berperang di sini, berperang Uhud, perang Badar, Khandaq dan sebagainya. Dia catat peperangan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan orang Islam, seolah-olah Muhammad bin Abdul Wahhab ni Nabi yang mempertahankan tauhid. Ini satu penyelewengan yang bahayalah. Baik. Jadi saya nak terus pergi kepada banyak ya slide ni. Saya harap Ustaz Al-Amin boleh kongsikan dengan jamaah. Soft copy saya sudah kongsi. Feel free to share. Sharing is caring. So, dari segi huraian saya terus lompat-lompat iaitu okey. Bila satu orang tu belajar di sana, kadang-kadang dia awal-awal mereka ajar kepada pelajar-pelajar di sana adalah akhta' aqaidiyah lil Asy'ariyah. Kesalahan golongan Asy'ariyah. Kesalahan apa? Akidah. Jadi mereka beranggapan Asy'ariyah ni akidahnya tak betul. Baik, siapa Asy'ariyah? Cuba lihat ya. Majoriti ulama ahli tafsir Asy'ariyah, ahli hadis, ahli fiqh, ahli akidah, ahli sejarah, bahkan ahli nahwu, ahli tasawuf, ahli bahasa, ulama pelbagai bidang, pahlawan dan sultan yang soleh, rata-rata adalah Asy'ariyah. Laju-laju ya. Dalam tafsir misalnya Imam Qurtubi, Ibn Arabi, Ar-Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahali, Al-Baydawi, Abu Hayyan dan seterusnya, As-Sayuti, Al-Alusi dan sebagainya, ini semua adalah Asy'ariyah. Ini semua pakar-pakar tafsir. Sebab Wahabi dia cenderung kepada fahaman musyabbihah, fahaman memahami ayat Quran secara zahir, sehingga seolah-olah Allah ni macam makhluk juga. Kalau fahaman musyabbihah tak boleh jadi ahli tafsir. Kerana nanti ayat ni bercanggah dengan ayat ni. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Tuhan yang Rahman di atas arasy dia itu duduk, kata dia. Jadi fahamnya Allah tu bertempat di atas arasy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana-mana kamu berada. Kalau faham zahir dia berarti Allah bukan di atas arasy, tapi Allah tu di mana-mana. Apa kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kan? Aku akan pergi pada Tuhan aku, nanti Tuhan aku bagi hidayah pada aku. Pas kata macam itu, Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Oh, berarti kalau macam itu Tuhan di Palestin.
Jadi sebab tu tidak ada ahli tafsir di kalangan musyabbihah. Dia tidak akan mampu menafsirkan ayat Quran dengan betul. Maka majoriti ahli tafsir adalah Asy'ariyah, ada seorang dua yang Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tu tetap kita tolaklah, ya, akidah mereka yang tak betul. Ahli hadis, nanti saya kata tadi. Macam mana kamu kata akidah bercanggah antara ahli hadis dengan Asy'ariyah kalau rata-rata ahli hadis Asy'ariyah? Misalnya Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir, Abu Na'im Al-Asbahani, Qadhi Iyad, Ibn Salah Al-Muziri, An-Nawawi, Al-Izz Abdul Salam, Al-Hasami Al-Mizi, Ibn Hajar Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani yang mengarang syarah Bukhari, iaitu Fathul Bari, yang digelar beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Ketua orang-orang beriman dalam bab hadis. Raja orang-orang beriman dalam bab hadis pun Asy'ariyah akidah dia. Dan lain-lain, ya. Saya laju-laju lagi. Saya tak baca satu persatu, ya, ramai, ya. As-Suyuti, Al-Baikuni, As-Sakhawi, Al-Qari, semua ini adalah Asy'ariyah dari segi akidah. Dari segi fiqh, boleh kata 1/3 daripada Hanafi adalah Asy'ariyah. 2/3 lagi Maturidiyah. Sama sajalah, acara Maturidiyah ni lebih kurang, ya. Sama-sama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari segi mazhab Maliki boleh kata 100% Asy'ariyah. Termasuk Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Imam Syatibi yang selalu orang Wahabi angkat dalam bab bid'ah. Kerana dalam bab bid'ah ni Imam Syatibi pembahagiannya berbeza dengan ulama lain. Ada sikit Wahabi boleh corner kat situ. Jadi mereka angkat. Kalau ikut Imam Syatibi begini, ikut Imam Syatibi begini. Tapi bagi Wahabi, Asy'ariyah tu ahli bid'ah dalam akidah. Kiranya Wahabi mengambil kayu ukur bid'ah daripada orang yang akidahnya di sisi mereka ahli bid'ah. Macam mana tu? Kamu belajar bid'ah dengan ahli bid'ah. Masya-Allah. Ini contradiction, ya. Baik. Maliki 100%, ya. Boleh kata 100% adalah Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i boleh katakan hampir semua Asy'ariyah. Mungkin ada 1-2 mazhab Syafi'i yang terjerumus dengan musyabbihah dan sebagainya. Tapi rata-rata Syafi'i adalah Asy'ariyah. Hambali pecah, ya. Hambali sebahagian Asy'ariyah, sebahagian mazhab takwid, tak bincang ayat-ayat mutasyabihat, serah pada Allah Taala, itu masih Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebahagian terpengaruh dengan musyabbihat. Mazhab Hambali pecah. Ahli sejarah juga rata-rata adalah Asy'ariyah. Ahli pakar bahasa Arab, Al-Jurjani, As-Sayyuti, Ibn Malik, Ibn Aqil, Ibn Manzur, Asy'ariyah akidah mereka. Kemudian pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan yang adil, Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Muzaffar, Sultan Zahir Baibas, semua sultan-sultan Ayyubiyin, semua sultan-sultan Mamalik, Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan kota Konstantinopel, yang dalam hadis kata yang bakal membuka itu wa ni'mal amir amiruha. Yang sebaik-baik ketua perang yang membuka kota Konstantinopel. Ternyata yang membuka kota Konstantinopel adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, Kerajaan Utsmani, ya. Dan beliau Asy'ariyah, ahli sufi, ada mursyid, ada tarikat. Tapi kalau di sisi Wahabi, ya, tasawuf itu saja sudah dianggap lebih kotor daripada ayak cak, ya, longkang. Baik. Okey, sekarang saya terus lompat ke masalah akidah yang menjadi tajuk perbincangan kita. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah penyambung akidah Rasulullah SAW dan berlaku pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Salafi Wahabi, ya. Asy'ariyah dalam akidah mengajar tauhid sifat 20 dan Wahabi mengajar tauhid 3. Kadang-kadang ada orang kata Asy'ariyah ni macam-macam, Ustaz. Mengajar tauhid sifat 50 pun ada. Dah sifat 50 tu benda yang sama. 20 tu merujuk pada sifat yang wajib bagi Allah. Kalau ada sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil ada 20, maka 40. Sifat yang wajib bagi Nabi 4, maka yang mustahil ada 4, jadi 8, 48. Masing-masing pada Allah ada satu sifat yang harus, pada Rasul ada satu sifat yang harus, jadi 2, jadi sifat 50. Itu nama saja, isinya tak lari. Okay. Baik, sekarang ni kita fokus kat sini, ya. Ini sebenarnya the core of our kuliah malam ni di sini sebenarnya. Yang tadi hanya mukadimah saja. Ini isinya, ya. Baik. Kedua-dua sistem pengajian tauhid ini adalah perkara bid'ah, ya. Sistem tu bid'ah. Sebab apa saya sebut ini?
Sebab sebahagian orang dia melarang kita daripada belajar sifat 20 sebab dia kata pengajian sifat 20 ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Apa kita belajar? Mana ada zaman Nabi sahabat belajar wujud, kidam, baqa, ya. Tapi kan pada sudut itu kan zaman Nabi pun tak ada sahabat belajar tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi sama-sama bid'ah. Dan penyusunan datang kemudian itu biasa. Ilmu hadis diistilahkan ini sahih, dhaif, ini maudhu', ini mursal, ini munqati', ini mu'dal, ya. Dikata pula, dikritik pula perawi macam itu tidak ada zaman Nabi SAW. Penyusunan, tapi hadis ada. Sahabat menilai dulu hadis sebelum terima ada. Jadi penyusunan datang kemudian biasa. Yang kita bimbang isi dia tu. Isi itu selari atau tidak dengan syariat. Jadi kalau orang kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, kalau saya jawab bukan setakat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman Nabi Adam sudah ada sifat 20. Adakah orang beriman zaman Nabi Adam tidak percaya Allah wujud? Adakah orang zaman Nabi Adam tak percaya Allah wujud, tidak ada permulaan? Itu namanya kidam. Adakah mereka tidak percaya Allah wujud selama-lama tidak akan binasa? Itu namanya baqa'. Adakah mereka tidak percaya Allah tak sama seperti makhluk? Itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adakah mereka tidak percaya Allah tidak berhajat kepada makhluk? Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Adakah mereka tidak percaya Allah Maha Esa? Itulah wahdaniyah. Jadi bilang satu persatu daripada sifat 20, tak mungkin orang tu beriman tapi dia tolak sifat 20. Bahkan kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan Wahabi pun, kalau kita tanya dia secara begitu, kamu tolak sifat 20, kamu kiranya anggap Allah tak wujud ke macam mana? Ish, mana ada. Kan? Atau kamu anggap Allah dulu tak wujud, kemudian baru Allah wujud. Tak adalah. Atau kamu anggap Allah tu banyak. Atau kamu anggap Allah tu lemah. Kalau kita satu persatu, dia tidak akan tolak. Tapi kenapa dia tolak? Oh, kata dia sebab pengajian sifat 20 ni sebenarnya adalah pengaruh daripada falsafah Yunani. Ia bukan ilmu Islam. Ia ilmu yang masuk ke dalam Islam. Pada masa itu orang Islam terpengaruh dengan ahli-ahli falsafah Yunani. Baik. Dengar boleh, percaya jangan ya. Baik. Kalau betul lah ilmu sifat 20 ni daripada ahli falsafah Yunani, tentu ada data dan faktanya. Di manakah data dan faktanya? Siapakah nama ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20? Dalam buku yang manakah dia mengajar sifat 20? Pasti ada. Sampai bila pun mereka tidak akan bawa dalam. Kerana tak ada. Tapi for the sake of argument, katakanlah ada. Kita cari, kita research, oh ada satu ahli falsafah Yunani, dia percaya dan dia ajar pada orang ramai, Allah tu wujud tanpa ada permulaan, tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, Maha Esa zat, sifat dan perbuatannya, ya, Maha hidup, Maha berilmu, Maha berkuasa, Maha berkehendak dan sebagainya. Berarti orang itu beriman. Orang itu Muslim, mukmin, orang Islam. Bahkan yang menolak akan jadi kafir. Yang kata Tuhan tak wujud, apa jadi? Yang kata alah Tuhan pun dulu tak ada, sekarang baru ada, apa jadi? Yang kata Tuhan pun akan binasa, apa jadi? Orang itu yang jadi kafir. Jadi hati-hati dengan omongan kosong mereka. Sebenarnya sifat 20 ini adalah hasil ulama gali daripada Quran dan hadis. Sebab itu kalau kita belajar sifat 20 akan ada dalil nakli, Quran hadisnya mana, akli, logik akalnya di mana. Baik. Ada orang mendakwa, tak perlu kecoh sangatlah, tak perlu bising-bising lah, sifat 20 tahap 3 mana-mana pun okey lah. Sama-sama nak kenal Allah kan. Kalau kamu selesa sifat 20, ya sifat 20. Kalau kamu selesa tahap 3, ya tahap 3. Ini tak betul. Sama ada yang mendakwa tu dia tak jujur, dia ada nak sembunyikan sesuatu, atau dia pun tak faham. Kerana perbezaan antara tahap sifat 20 dan tahap 3 bukan method. Dia perbezaan pada fundamentals, pada perkara-perkara yang asas. Baik. Tahap 3 versi sifat 20, bila kita belajar wahdaniyah, kita mengesakan Allah pada zat, tak ada zat yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah, tak ada. Kalau ajaran sesat dia tak sukalah. Dia nak kata oleh kerana dia dah beramal, Allah dah masuk dalam diri dia, atau diri dia pernah jadi Allah. Itu tak betul. Tak ada zat yang sama seperti Allah. Dan zat Allah tu bukannya tersusun-susun macam makhluk ni, ya, tidak. Kemudian sifat, tidak ada yang bersifat seperti Allah.
Bukan ada ke Ustaz? Allah bersifat sama, mendengar. Manusia juga ada sifat sama. Maka jawapan kita, sama dari segi istilah. Lafaz tu sama, makna tak sama. Sama pada Allah sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan. Sama pada makhluk baru je ada pendengaran ni. Dulu tak ada pendengaran ni. Kita pun dulu tak ada. Kemudian sama Allah tidak perlu pada alat. Sama manusia perlu pada telinga. Kalau takdir satu orang lahir tanpa telinga, ia tidak ada sifat sama. Dalam keadaan ada telinga pun, sama manusia ini terbatas. Sama Allah dengar setiap yang wujud. Sama manusia, kita dalam surau je dengar, luar surau kita dah tak dengar. Yang orang sembang di Kuching kita tak dengar. Padahal sama-sama Sarawak. Tapi Allah dengar segala-galanya.